Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para penonton dan kawan-kawan yang menonton video saya ini. Semoga anda semua mendapat pengajaran serta ilmu yang bermanfaat dan menjadi asbab kepada saya mendapat pahala kerana menyebarkan ilmu serta fakta yang berguna kepada kamu semua. Pada hari ini saya akan membawa tajuk iaitu perbandingan tokoh bahasa Melayu pra-merdeka dan pasca merdeka dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Nama yang diberi Muhammad Akmal Adib bin Muhammad Az-Zahar. Option Bahasa Melayu, Kelas Bahasa Melayu 1. Nama pensyarah Puan Ruziah binti Zainul Abidin. Tuan-puan, apakah itu zaman pra-merdeka dan pasca merdeka? Zaman pra-merdeka iaitu zaman sebelum merdeka pada peringkat zaman kolonialisme. Pasca merdeka pula iaitu zaman era selepas merdeka atau selepas 31 Ogos pada tahun 1957 hingga pada tahun 1967. Sekarang kita akan masuk kepada tokoh bahasa Melayu pra-merdeka. Biodata, nama penuh Oman Diodore Dusek, keturunan Jerman, tempat lahir Surrey, England, tarikh lahir 16 November 1886. Dan nama yang dipanggil iaitu Otti Dusek. Latar akademik. Selepas tamat pengajian di Eastbourne College, University of London, beliau ditugaskan sebagai guru di Sekolah Tinggi Melaka pada tahun 1912. Selepas itu, beliau dilantik sebagai pengetua di Maktab Latihan Melayu Melaka pada tahun 1914. Pada tahun 1923 pula, beliau dilantik sebagai penolong pengarah pelajaran Melayu di samping memegang jawatan sebagai pengetua di Sultan Idris Training College iaitu SITC. Sekarang ianya telah menjadi Universiti Pendidikan Sultan Idris iaitu UPSI. Usaha Otti Dusek memartabatkan bahasa Melayu pula. Beliau berusaha memajukan pendidikan di sekolah Melayu serta meningkatkan pelbagai bidang ilmu dalam bahasa Melayu melalui Pejabat Karang Mengarang. Pejabat Karang Mengarang ini berperanan untuk menerbitkan buku-buku rujukan untuk sekolah yang ketika itu sekolah-sekolah kekurangan bahan rujukan serta buku-buku ilmiah. Beliau juga sentiasa menggalakkan guru dan golongan penulis agar menghasilkan karya dalam bahasa Melayu. Beliau juga berusaha menghasilkan karya sama ada dalam bentuk karya asli atau karya terjemahan. Antara buku yang dihasilkan oleh beliau ialah Kitab Pelita Mengarang pada tahun 1923 yang ditulis bersama-sama Muhammad Hashim Haji Talib. Kitab Pedoman Guru Penggal 1 dan 2 pada tahun 1926. Practical Modern Malay and Introduction to the Colloquial Language, Graduate Malay Reader pada tahun 1949. Hujungan Kitab Hisab 2 pada tahun 1952. Antara karya terjemahan beliau yang paling penting ialah Macbeth iaitu karya William Shakespeare yang diterbitkan pada tahun 1943. Topeng Hitam pada tahun 1934. Karya-karya tersebut diterjemahkan dengan kerjasama Muhammad Said Haji Hussein. Sekarang kita akan masuk ke tokoh bahasa Melayu pasca merdeka. Biodata, nama penuh Abdullah bin Hassan, tempat lahir Teluk Anson, Perak, tarikh lahir 20 Mac 1942, umur 81 tahun, kediaman janda baik Pahang, anugerah Profesor Emeritus pada tahun 2006. Latar akademik. Abdullah bin Hassan pernah bersekolah di Sekolah Melayu Semanggul. Seterusnya, beliau bersekolah di Sekolah Melayu Teluk Intan. Seterusnya lagi Sekolah Tunku Abdul Rahman Ipoh.
dan beliau menyambung pelajaran ke Universiti Malaya serta Universiti Edinburgh, Scotland. Usaha Abdullah bin Hassan dalam memartabatkan bahasa Melayu iaitu Abdullah Hassan bergerak aktif dalam aktiviti Persatuan Bahasa. Beliau juga merupakan ahli seumur hidup Persatuan Penterjemah Malaysia dan Persatuan Linguistik Malaysia serta Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia pada tahun 1997 hingga sekarang. Beliau juga berusaha mengadakan persidangan penterjemahan antarabangsa. Persidangan itu dianjurkan oleh Persatuan Penterjemah Malaysia dan Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dan Akademi Pengajian Melayu serta Universiti Malaya. Antara persidangan yang telah dilakukan ataupun dianjurkan dan terlibat oleh Abdullah bin Hassan iaitu Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-7 pada tahun 1999, Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-8 2001, Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9 2003, Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-10 2005, Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-11 2007. Abdullah bin Hassan juga mengarang banyak buku dalam bidang bahasa Melayu, komunikasi, terjemahan dan perkamusan. Antaranya ialah The Morphology of Malay pada tahun 1974, Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia pada tahun 1980, Tata Bahasa Pedagogi Bahasa Melayu pada tahun 1993, Membina Kepustakaan dalam Bahasa Melayu pada tahun 2007. Kesimpulannya, apa yang kita dapat simpulkan di sini ialah usaha OT-DUSEC memberi peranan yang penting dalam memartabatkan bahasa Melayu khususnya dalam bidang pendidikan dan penulisan. Penubuhan Pejabat Karang Mengarang telah menerbitkan banyak buku rujukan untuk kegunaan sekolah-sekolah kerana pada ketika itu, sekolah-sekolah serta institusi pendidikan kekurangan buku rujukan serta buku ilmiah untuk murid-murid gunakan untuk dijadikan bahan pengajaran serta bahan rujukan. Manakala, usaha Abdullah bin Hassan pula telah banyak menyumbang kepada bidang bahasa Melayu, komunikasi dan perkamusan. Jelaslah bahawa kedua-dua tokoh ini telah menyumbangkan peranan yang amat besar dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Semoga perkongsian dan persembahan saya ini mendapat membantu anda semua menambah ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat kepada para penonton dan kawan-kawan yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menonton.